megah berara, indah berbalam, di puput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat malam. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini, kumpulan saya akan menerangkan tentang ciri-ciri kritika sastra yang terdapat dalam dua karya sastra, iaitu karya sastra remaja dan juga karya sastra kanak-kanak. Mari kita mulakan perbincangan pada kali ini dengan mengetahui ahli kumpulan saya, iaitu yang terdiri daripada saya, iaitu Muhammad Syafiq bin Mazli. Kedua, Dini Diana binti Selamat. Dan yang terakhir sekali, Aisyah binti Muhammad Izaruddin. Pertama sekali, kita akan mulakan perbincangan kita dengan pengenalan asas kritikan sastra. Pertama sekali, perkataan kritik iaitu berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu kritis. Kritis ini bermaksud hakim. Oleh itu, kritik merupakan satu usaha menghakim, menilai ataupun memburuk karya sastra. Menurut Hasyah Awam tahun 1985, kritika sastra ini merupakan suatu usaha untuk mempertimbangkan dan menilai karya sastra secara jujur dan juga sistematik. Kritika sastra ini merupakan satu disiplin ilmu yang memupukkan kepada penghayatan, penganalisian dan penilaian sebuah karya sastra. Analisis dalam konteks kritika sastra bersifat menghurai, membincang, membedah dan mendalami satu aspek penghayatan. Proses penghayatan juga merangkumi satu apresiasi, pengamatan, pemahaman, pemikiran terhadap sesuatu bacaan. Kritika sastra ini juga merupakan satu yang memberi manfaat kepada pembaca dan juga pengkaji dan pengarang itu sendiri. Baiklah, terdapat dua kategori sastra yang telah dikaji, iaitu sastra kanak-kanak dan sastra remaja. Bagi sastra kanak-kanak adalah karya sastra yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak mengikut peringkat umur dan mampu menimbulkan keseronokan kepada mereka untuk membaca dan menghayati cerita-cerita dalam buku tersebut. Manakala sastra remaja didefinisikan sebagai karya sastra untuk bacaan para remaja dari lingkungan umur antara 13 tahun sehingga 21 tahun. Di Barat, sastra remaja turut dikenali sebagai Young Adult Literature menurut Ottoman Putih 1989 dikatakan betapa sastra remaja pada dasarnya haruslah berupaya memberikan pendidikan dan hiburan pada masyarakat atau khalayak sasarannya. Dengan itu, kami sudah sepakat dan sebulat suara untuk mengkaji buku Sang Kacil, Kebau dan Buaya bagi sastra kanak-kanak, manakala bagi karya sastra remaja, kami memilih buku Silir Dak Sinar. Berikut merupakan sinopsis bagi cerita Sang Kacil, Kebau dan Buaya. Kebau merupakan watak utama di dalam cerita tersebut dan mempunyai hati yang sangat baik. Alkisahnya, Kebau sedang merayau-rayau di tebing sungai dan tiba-tiba terdengar suara buaya yang tersepit di bawah dahan pokok tumbang meminta pertolongan. Namun demikian, buaya bersikap tidak mengenang budi terhadap pertolongan Kebau dengan menangkap kaki Kebau setelah diselamatkan. Sesudahnya, buaya menerima balasan atas perbuatannya yang tidak mengenang budi itu. Baiklah, kritikan sastra pertama yang dapat dikupaskan bagi sastra kanak-kanak Sang Kancil, Kerbau dan Buaya ini ialah berkenaan dengan kritikan teguran. Hal ini kerana pengakhiran atau penamat pada cerita ini telah pun menunjukkan bahawa buaya pada akhirnya mendapat balasan atas sifatnya yang tidak mengenang budi terhadap pertolongan kerbau dengan ditimpa semula dahan pokok pada badannya. Namun demikian, babak dan adegan pada pengakhiran tersebut masih kurang memuaskan kerana pembaca yang lazimnya terdiri daripada kanak-kanak masih tertanya-tanya kesudahan dan takdir kepada buaya sesudahnya itu. Justru, inisiatif perlulah diambil pada karya sastra kanak-kanak pada masa yang akan datang untuk melengkapkan adegan dan babak dalam penceritaan, terutamanya pada bahagian pengakhiran supaya dapat menambahkan penghayatan dan kepuasan kepada pembaca iaitu kanak-kanak. Sebagai contoh, pengarang boleh menambahkan adegan-adegan yang memberikan kesinambungan kepada setiap plot
maupun adegan-adegan yang memberikan kesinambungan kepada nilai pengajaran utama dalam buku tersebut. Sebagai contoh, kita dapat merungkaikan bahawa pengarang bolehlah mewujudkan karya sastera kanak-kanak yang baru pada masa akan datang dengan melengkapkan lagi adegan pada pengakhiran cerita tersebut. Baiklah, seterusnya, kritikan sastera kedua yang terdapat dalam sastera kanak-kanak Sang Kancil, Kerbau dan Buaya ini ialah kritikan sanjungan, di mana cerita ini menarik untuk diperkatakan kerana penggunaan bahasa yang digunakan dalam pengarang sastera kanak-kanak ini. Penggunaan bahasa dalam pengarangan karya sastera ini amat bersesuaian dengan jenisnya yang dikhususkan untuk bacaan kanak-kanak. Kesannya, kanak-kanak akan mudah menghayati serta mengamati perjalanan cerita tersebut. Secara tidak langsung, kanak-kanak juga akan dapat meraih nilai pengajaran yang terkandung di dalam karya ini. Contohnya, penggunaan bahasa yang tidak berkias dan mudah difahami di dalam karya, seperti bagaimana ini bermula, tanya kancil, kerbau menceritakan segalanya. Oh, itu senang saja, kata kancil. Sememangnya di sini kita dapat lihat bahawa semua bahasa yang digunakan ini amat mudah untuk difahami dan tidak berkias. Baiklah, kita akan telusuri kritika sastra yang ketiga iaitu kritikan saranan. Kritikan saranan yang dapat dikenal pasti dalam cerita ini iaitu Sang Kancil, Kerbau dan Buaya iaitu mereka perlu menambah lagi watak dalam cerita ini. Hal ini kerana ini dapat memberikan satu pengembangan watak terhadap cerita ini dan seterusnya. Dapat memberikan satu motivasi serta latar belakang bagi watak masing-masing tersebut. Sebagai contoh yang dapat saya lihat iaitu mengapa watak Sang Buaya ni amat mempercayai kata-kata Sang Kancil dan kenapa Sang Kancil ini amat bijak dalam mengendalikan pergelutan antara Sang Buaya dan juga Sang Kerbau. Selain itu, cerita ini perlulah ditambah baik dari segi plot penceritaannya. Hal ini kerana plot penceritaan cerita ini sudah boleh diramal oleh pembaca dan mengetahui apa kejadian seterusnya iaitu Sang Kancil cuba untuk menggunakan kepintarannya untuk menipu Sang Buaya untuk melepaskan kaki Sang Kerbau. Cerita ini juga perlu ditambah dari segi putar belit plot dan juga plot mengejutkan agar menarik minat pembaca untuk melanjutkan pembacaannya dan ingin mengetahui apakah kejadian seterusnya. Kritikan sastra yang keempat iaitu pendekatan dari segi moral. Nilai-nilai murni yang telah ditunjukkan oleh penulis kepada watak-watak iaitu seperti baik hati, saling bantu-membantu, bijak dalam mengendalikan satu situasi. Contoh peristiwa yang dapat saya lihat ialah Sang Kancil ini amatlah pandai dalam memanipulasikan buaya dengan berkata-kata supaya buaya dapat melepaskan kaki kerbau yang telah digigit oleh sang buaya. Yang kedua, Sang Kancil ini amatlah baik hati untuk menolong kerbau daripada dimakan oleh sang buaya. Dan yang terakhir sekali, buaya juga menggunakan kepintarannya untuk menangkap kaki kerbau tersebut. Kita dapat lihat bahawa mesej yang telah disampaikan oleh penulis kepada pembaca untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain. Selain itu, penulis juga meminta supaya pembaca untuk bijak dalam mengendalikan satu situasi. Hal ini memberikan satu contoh pengajaran kepada pembaca agar bijak dalam membuat keputusan dan menerapkan satu nilai-nilai murni dalam diri pembaca. Baiklah, yang kelima, kritikan sastra kanak-kanak Sang Kancil, Kerbau dan Buaya iaitu kritikan penganalisisan. Buku cerita kisah kerbau dengan buaya ini terdiri daripada watak Sang Kancil, Kerbau dan Buaya. Cerita Sang Kancil, Kerbau dan Buaya ini bertujuan bagi memberi pengajaran kepada pembaca, terutamanya kanak-kanak agar tidak mudah terpedaya dengan tipu helah buaya. Contohnya di sini apabila buaya menipu dengan mengatakan bahawa dirinya terhempap kayu, tetapi kerbau baik hati menolong buaya dengan mengangkat kayu menggunakan tanduknya. Dapat disimpulkan di sini bahawa pengarang ingin menerapkan pengajaran yang boleh dijadikan teladan serta berbuat baik secara berpada-pada. Kerbau digigit buaya kerana sifatnya yang baik hati mengangkat kayu yang menghempap buaya walaupun dia mengetahui bahawa buaya ialah haiwan yang licik dan jahat. Cerita kisah Kerbau dan Buaya yang ditulis oleh Norman Haikal ini menerapkan semangat setiakawan yang tertuju kepada Sang Kancil kepada kerbau dengan menolong kerbau yang berada dalam bahaya.
Akhirnya, buaya sedar akan kesilapannya dan berjanji untuk berubah dengan tidak berbuat jahat kembali. Akhirnya, kritikan sastra kanak-kanak yang keenam iaitu kritikan pendekatan instinktif. Cerita Kerbau dan Buaya ini memaparkan tema sikap tolong-menolong. Kerbau menolong buaya yang berada dalam kesusahan dan berprasangka baik terhadap buaya. Sang kaca juga menolong kerbau yang ditimpa musibah. Watak utama yang menjadi peranan dalam cerita ini ialah kerbau, iaitu seekor haiwan yang berbadan besar dan suka menolong orang. Kerbau juga tidak berfikir panjang tentang malang yang akan menimpanya kerana sifatnya yang baik. Manakala watak yang kedua iaitu watak buaya yang penuh dengan muslihat dan menggunakan pelbagai cara supaya kerbau terpedaya dengannya. Dan watak sang kacil iaitu seorang yang bijaksana dan berfikiran terbuka. Kancil juga seorang yang sangat baik kerana menolong kerbau dalam bahaya supaya kerbau dapat lepas dari gigitan buaya. Kini, kita akan beralih kepada kritikan sastra bagi sastra remaja. Dan sastra remaja yang menjadi pilihan kami ialah novel Si Ledak Sina. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sinopsis bagi cerita ini. Haikal, yang merupakan watak utama di dalam novel Si Ledak Sina ini, telah menerima sebuah manuskrip lama yang mengandungi hasil penulisan ayah kandungnya. Haikal kini menetap di Kuala Terengganu bersama Umi dan Walid, iaitu ayah tirinya serta adik tirinya. Teruja dengan manuskrip tersebut, Haikal tekad untuk menjejaki bapa kandungnya di Batu Pahat Johor, walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Umi melarang Haikal untuk ke Batu Pahat Johor kerana hubungannya bersama ayah kandung Haikal tidak bahagia. Umi telah membawa Haikal ke Kuala Terengganu dan meninggalkan suaminya, Abdullah bin Kayan, tinggal kesepian di Johor. Walau bagaimanapun, Haikal telah membuat keputusan untuk ke Batu Pahat Johor. Setibanya Haikal di kampung Seri Purnama, dia disambut mesra oleh penduduk kampung. Dia mendapati ayah kandungnya merupakan seorang yang sangat disegani oleh penduduk kampung dan sedikit sebanyak membantu Haikal untuk mengetahui cerita mengenai ayahnya. Ayahnya seorang penggiat aktiviti kebudayaan yang mencintai sastra dan telah memperkenalkan tarikh zapin kepada penduduk kampung. Ayah Haikal juga seorang guru yang aktif menulis sehingga mewujudkan aksara di kampungnya. Haikal telah membuat persembahan zapin di Purnama dan berpasangan dengan Si Hua. Dia terharu kerana Umi, Walid dan adik tirinya hadir memberi sokongan dan penduduk kampung juga berasa terharu kerana terkenang arwah Abdullah bin Kayan. Dendam uminya terhadap Abdullah Kayan juga lebur dan telah pun menziarahi kuburnya untuk mengaku kesilapan memisahkan anaknya daripada bapa kandungnya. Setelah menetap beberapa bulan di kampung Seri Purnama, Haikal melanjutkan pelajaran dalam bidang keguruan di sebuah universiti di Sarawak. Baiklah, antara kritikan sastra yang dapat dibicarakan dalam buku Si Ledak Sina ini ialah berkenaan kritikan saranan. Dalam konteks ini, pengarang tidak sepatutnya meletakkan sikap negatif iaitu mementingkan diri dalam karya ini. Hal ini demikian kerana teks mementingkan diri itu akan mengundang unsur-unsur negatif di dalam karya dari segi gaya bahasa, plot, teknik dan watak serta perwatakan yang dimainkan dalam karya ini. Contoh peristiwa di dalam buku yang kita dapat lihat ialah Umi tidak membenarkan Haikal menjejaki ayahnya yang sebenar kerana dia membenci dengan sifat Abdullah bin Kayan yang terlalu meminati dan mementingkan kesusastraan. Berdasarkan contoh peristiwa tersebut, pengarang disarankan untuk tidak terlampau menerapkan sikap yang tidak baik dalam diri seorang ibu. Malah sebaliknya, penulis perlulah sekurang-kurangnya menzahirkan sedikit rasa empati terhadap anak dan ayah kandungnya. Baiklah, kini kita akan beralih kepada kritikan sastra yang kedua bagi sastra remaja Si Ledak Sina ini, iaitu kritikan pendekatan berkenaan kritikan pendekatan intrinsik.
Contohnya melalui watak dan perwatakan watak utama iaitu Haikal. Haikal merupakan seorang remaja yang berbakat dalam bidang seni sastra di mana kita dapat lihat bahawa perwatakan ini sememangnya diwarisi daripada ayah kandungnya iaitu Abdul Wahab Kayan, iaitu seseorang yang berbakat dalam bidang seni sastra. Contohnya, Haikal sering memenangi pertandingan mendeklamasikan puisi dan menulis sajak serta puisi. Kedua, Haikal juga merupakan seorang anak yang penyayang. Contoh, dia sayang Umi, Walid, ayah kandungnya dan adik tiri. Ketiga, Haikal juga merupakan seorang yang baik hati. Contohnya, Haikal telah memujuk Ratna iaitu kawan baiknya yang menangis kerana mendapat keputusan SPM yang kurang cemerlang. Dan akhir sekali, Haikal merupakan seorang yang bijak dalam pelajaran. Contohnya, dia berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Sarawak selepas tamatnya pengajian tingkatan 6. Dan akhir sekali, kritikan sastra yang dapat dikupaskan lagi dalam kritikan sastra remaja ini ialah kritikan sanjungan. Cerita ini menarik untuk dibahaskan kerana setiap adegan diceritakan dengan sempurna dan lengkap oleh pengarang. Justru, perkara ini menyebabkan pembaca tidak mengalami kemusykilan serta menimbulkan tanda tanya terhadap setiap plot yang terdapat di dalam cerita ini. Terutama sekali, adegan terakhir di dalam cerita ini yang ditutup dengan pengakhiran yang sempurna dan cukup lengkap daripada setiap watak. Pada masa yang sama, terdapat juga nilai kesedaran yang timbul daripada salah seorang watak di dalam karya ini. Sebagai contoh, pengakhiran cerita ini yang baik dengan menyatakan kejayaan Haikal melanjutkan pelajarannya di Universiti Sarawak. Manakala, terdapat juga nilai kesedaran yang timbul pada watak Umi dengan mengakhiri dendamnya terhadap Abdul Wahab Kayan pada akhir penceritaan. Tidak hanya yang berlaku kepada dua watak ini saja, terdapat juga pengakhiran baik yang berlaku terhadap watak-watak lain juga. Sebagai contoh, rakan kepada Haikal iaitu Ratna, kita dapat tahu bahawa pengakhirannya dia telah pun berkahwin dengan seorang ahli perniagaan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa setiap watak yang terdapat di dalam karya ini telah diakhiri dengan penceritaan yang baik. Tidaklah tergantung keadaannya begitu saja di mana boleh menambahkan ataupun menimbulkan tanda tanya daripada setiap pembaca yang terutamanya tergolong daripada remaja. Kritikan sastra yang keempat yang dapat saya lihat iaitu kritikan penilaian dalam novel Sili Tak Sina. Novel Sili Tak Sina ini dapat memaparkan seseorang yang mudah dieksploitasi dan juga dapat mudah dimanipulasi dan dianggap lemah dan juga mudah untuk diperdaya. Contoh peristiwa yang saya dapat lihat dalam novel Sili Tak Sina tersebut iaitu Tauqir Lim yang terpaksa berhijrah ke tempat lain setelah mendapat semua harta dan tanah keluarganya dijual oleh abangnya yang berjudi kerana membuat judi untuk mendapatkan duit untuk membayar hutang ceti haram. Berdasarkan teks peristiwa ini, kita dapat lihat bahawa terdapat satu kelemahan di mana watak Tolkien ini amatlah mudah ditindas oleh abangnya sendiri dan menjejaskan satu mutu novel di mana sepatutnya penulis perlulah lebih memaparkan seorang watak tersebut berani menuntut haknya agar tidak diperdaya sehingga membebankan diri sendiri. Namun, kita dapat lihat bahawa dari segi plot penceritaan dan kosakata yang digunakan oleh penulis dianggap baik dan juga mudah difahami. Kritikan sastra yang kelima iaitu kritikan penganalisian. Novel Sili Tak Sina ini mendapat satu watak sampingan yang menjadikan novel ini telah mencapai satu prestasi yang sangat baik. Hal ini dikatakan demikian kerana penulis telah mewujudkan beberapa peristiwa yang telah saya analisis terhadap watak sampingan tersebut. Watak sampingannya ialah Ong Sehwah atau dikenali sebagai Aileen iaitu anak kepada Tauqir Lim. Terdapat contoh peristiwa yang telah saya kaji dan bertepatan dengan kritikan penganalisian iaitu pertama sekali, Ong Sehwah juga pandai mendeklamasikan puisi yang telah diajarkan oleh ayah Haikal iaitu Cikgu Zam. Selain itu, Sehwah juga telah memenangi pertandingan mendeklamasikan sajak semasa sekolah rendah walaupun pada mulanya dia tidak pandai untuk mendeklamasikan sajak. Yang terakhir sekali yang dapat saya ingat tentang pembacaan dalam buku Sili Tak Sina tersebut iaitu Ong Sehwah juga amat pandai dalam menari tarian iaitu tarian Zapin, tarian Jinjat dan menari dengan Haikal di Dewan di Balai Raya. Peristiwa ini cukup memberikan bahawa watak ini merupakan watak yang paling istimewa dan juga unik. Tambahan pula, Sehwah juga amatlah fasih dalam berbahasa Melayu walaupun dia berbangsa Cina. Oleh hanya demikian, saya dapat lihat bahawa kesungguhan penulis bagi meletakkan sesuatu bangsa tersebut fasih dalam berbahasa Melayu atau berbahasa kebangsaan.
kritikan pendekatan dari segi moral yang terdapat dalam novel Seledak Sinar. Penulis telah memasukkan pelbagai perwatakan yang baik seperti sikap rajin, murah hati, amanah dan juga sebagainya. Contoh peristiwa yang telah saya kaji dalam novel Seledak Sinar ialah sikap Haikal yang sangat cekal hati untuk mengetahui perjalanan hidup ayahnya di Kampung Seri Purnama Batu Pahat, Johor. Selain itu, kita dapat lihat bahawa Haikal juga berusaha bersungguh-sungguh dalam mempelajari pelbagai budaya dan juga warisan yang terdapat di kampung tersebut. Antara yang saya dapat tahu iaitu dia mempelajari tarian zapin iaitu zapin jinjat yang telah diasaskan oleh ayahnya iaitu Abdullah bin Kayan, bermain alat muzik tradisional dan sebagainya. Haikal mempelajari untuk mengusahakan semula tanah pokok getah yang dimiliki oleh ayahnya pada mulanya diberikan kepada Toki Lim dan telah diserahkan kepada Haikal. Di samping itu, sifat perwatakan ayah tirinya yang baik iaitu Walid yang sentiasa mengambil berat berkenaan diri Haikal. Sebagai contoh, Walid telah memberikan wang saku kepada Haikal untuk pergi ke Batu Pahat, Johor. Tetapi uminya tidak memberikan sedikit pun wang saku kepadanya kerana kita dapat tahu bahawa Umi amat menentang Haikal untuk pergi ke kampung ayah kandungnya kerana sifat dendamnya. Novel Seledak Sinar ini telah memberikan satu nilai-nilai murni kepada pembaca agar menjadi satu pedoman kepada pembaca untuk mengikutinya. Dan penulis juga ingin pembaca untuk menerapkan dan mengimarahkan nilai-nilai murni yang telah ditonjolkan di dalam novel Seledak Sinar tersebut. Seterusnya, kritikan sastra remaja yang ketujuh iaitu kritikan teguran. Kritikan teguran yang terdapat dalam novel Seledak Sinar ialah watak utama iaitu Haikal yang tidak memupuk sifat jujur dalam diri sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat beberapa contoh peristiwa iaitu pada bab yang pertama, Haikal membaca manuskrip secara sembunyi serta menyembunyikan manuskrip tersebut dari pengetahuan uminya. Peristiwa tersebut jelas menunjukkan sifat Haikal yang tidak jujur pada uminya iaitu ibu kandungnya. Haikal sanggup menyembunyikan manuskrip yang dijumpainya. Teguran yang boleh dikupas ialah sifat Haikal merupakan ciri-ciri yang tidak baik dan tidak patut dicontohi oleh pembaca. Sepanjang Haikal di kampung Seri Purnama juga, dia tidak memberitahu keadaannya kepada ahli keluarganya. Perkara ini jelas menunjukkan sikap Haikal yang tidak jujur kepada ahli keluarganya. Pengarang boleh menerapkan lebih banyak sifat kejujuran di dalam diri Haikal dan tidak hanya memfokuskan kepada sifatnya yang tidak jujur. Baiklah, bagi kritikan sastra remaja yang ke-8 Seledak Sinar iaitu kritikan pendekatan estetik. Berdasarkan novel Seledak Sinar yang saya kaji, pendekatan sosiologi telah diterapkan oleh pengarang dalam karya beliau iaitu gambaran masyarakat yang tertera dalam novel ini ialah masyarakat yang bersama-sama menghidupkan semula warisan budaya Melayu. Contoh peristiwa iaitu penduduk kampung Seri Purnama yang terdiri daripada masyarakat Melayu seperti Abdullah bin Kayan dan masyarakat Cina seperti Tauke Ong hidup dalam suasana yang harmoni dan tolong-menolong tanpa sebarang perselisihan faham. Yang kedua, penduduk kampung Seri Purnama bekerjasama dan saling membantu bagi menjayakan sambutan Hari Kemerdekaan dan persembahan Zampin di Purnama pada malam tersebut di peringkat mukim dan dipilih untuk menjadi tuan rumah. Dapatlah kita lihat di sini iaitu pengarang telah menjadikan kehadiran watak utama ke kampung Seri Purnama untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan menghidupkan semula tarian Zapin. Pendekatan sosiologi ini juga telah mempengaruhi pengarang menjadi anggota masyarakat. Bagi kritikan sastra remaja yang terakhir iaitu kritikan sanjungan, novel Seledak Sinar karya Nizar Paman harus diberi sanjungan kerana penulis menerapkan seni warisan budaya Melayu iaitu yang semakin tenggelam dalam arus permodenan. Pembaca boleh mengesani dari bab pertama lagi bahawa penulis cuba untuk mengembangkan lagi tarian Zapin agar lebih diketahui oleh remaja sekarang.
Contoh peristiwa yang menunjukkan tentang tarian Zapin di dalam karya remaja Sila Dat Sinap ialah Haikal dan penduduk kampung Seri Purnama berusaha untuk menghidupkan tarian Zapin yang pernah dipopularkan oleh Abdul Wahab bin Kayyan semula. Peristiwa yang kedua ialah Tauke Ong memberitahu bahawa ada beberapa orang anak muda di kampung itu yang mahir menari zapin, tetapi mereka malu untuk menunjukkan kebolehan mereka. Peristiwa-peristiwa yang berlaku ini menyedarkan pembaca tentang kepentingan menjaga warisan seni budaya agar dapat diwarisi untuk generasi zaman akan datang. Novel yang ditulis oleh Nizar Paman juga harus diberi pujian kerana beliau mengupas tarian Zapin secara menarik, penguraian yang jelas tentang kebudayaan dan keberanian watak utama yang sanggup kembali ke tempat kelahirannya untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang manuskrip yang dibaca yang berkaitan warisan budaya. Pujian dan sanjungan yang diperolehi oleh Nizar Paman jelas layak diperolehi olehnya kerana telah berjaya menghasilkan karya sastra remaja Silir Dat Sinar dengan cemerlang dan gemilang. Kesimpulan yang kami dapat lakukan iaitu tidak dapat disangka lagi bahawa semua karya sastra daripada setiap kategorinya mempunyai ciri-ciri tersendiri yang sekaligus dapat memberikan sumber untuk dikritik oleh pembaca. Kritikan tersebut tidaklah berupa negatif secara serta-merta, malahan terdapat juga kritikan sastra yang positif dan juga membina. Hal ini demikian kerana bagi memastikan pengarang sastra dapat mengambil cakna untuk menghasilkan karya yang sastra yang lebih baik dan bermutu kepada baca di masa akan datang. Sebelum kami mengakhiri perbincangan pada kali ini, izinkan saya untuk memberikan satu pantun. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai telanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Oleh itu, jika terdapat kesalahan dalam perbincangan pada kali ini, kami menyusul 10 jari meminta maaf dan kami akan menambah baik pada masa akan datang. Oleh itu, kami akan mengakhiri perbincangan pada kali ini. Sekian, terima kasih.